Saya yang pergi bercakap. Saya yang pergi selesaikan masalah. Walaupun abang ni gangster, saya tidak takut. You nak pukul-pukul lah beberapa tumbukan aku itu, betul tak? Tapi saya pergi bukan nak lawan, saya nak pergi menjelaskan, betul tak? Dan Alhamdulillah penjelasan itu semua dah selesai. Selepas beberapa bulan, mak bapak kali keluarga dia tak kisah dia masuk Islam, tak kisah dia amalkan agama Islam. So sepatutnya kadang-kadang kita ni bila ada hal berlaku, kadang-kadang kita yang buat ni berlaku, perkara ni berlaku. Okey, ini masuk Islam, ibu bapa. Ada setengah-setengah ibu bapa bagi pilihan. You nak pilih Islam? Boleh. Harta 2 juta tak dapat sorry ya. You nak 2 juta ke nak masuk Islam? Senang ke tak senang nak buat pilihan? 2 million Kalau bagi saya, dua-dua pun ambil. Tak perlu daftar. Tak daftar kemudian ambil 2 juta dulu baru daftar. Dua-dua pun selesai. Betul tak? Okey, macam saya, bapa saya lain sikit. Bapa saya lain sikit. Dia tak macam bapa orang lain. Selain pukul halau dan sebagainya kan, bapa saya tidak. Bapa saya steady. Dia hanya hari-hari nampak saya mana sini, anak saya baik mereka dia kan. Dia pergi pasar, tolong beli kerbau pendek, bahagian sini tu 1/2 kilo. Minyak tu 1/2 kilo. Yang lemak tu, yang saya tak tahu cakap bahasa Melayu. Dia dah goreng tau, garing-garingnya, dia macam keropok. Bahagian-bahagian kerbau pendek tu suruh saya beli itu. Lepas tu suruh saya beli nombor. Lepas tu suruh saya beli arak. Tujuannya nak apa tau? Dia nak saya give up. Saya sekarang ni dalam keadaan yang susah. Nak beli ke tak beli? Beli ke tak beli? Apa? Pergi beli kerbau pendek, beli nombor ekor, beli arak. Kalau orang Islam nampak saya buat begitu, dia cakap apa? Lim sudah murtad. Betul? Apa saya buat? Saya doa kepada Allah, ya Allah, saya dalam keadaan yang sangat-sangat susah. Bagilah apa ni guideline, bagilah hidayah, bagilah apa ni solution kepada saya. Tiba-tiba Allah bagi ilham, Lim, senang saja Lim. Jirannya kan hari kerja kat pasar, kirimkan dia belikan. So setiap kali bapak suruh saya beli, saya suruh jiran beli, dia hantarkan rumah. Bapak saya cakap, saya suruh dia beli, orang lain pula yang beli. Lama-lama bapak saya give up. Dan sekarang ni bapak saya dah usia dekat 78 tahun dan sudah tak boleh berjalan. Sudah tak boleh berjalan dan tak boleh bercakap sangat lagi. Selalu saya balik rumah, saya akan berdakwah kepada bapak saya. Dan saya hanya terangkan tauhid saja. Suratul Ikhlas saja kepada bapak saya dalam bahasa Cina lah. Saya cakap bahasa Arab, dia tak faham. So saya cakap bahasa Cina. Dan setiap kali bila saya terangkan tauhid saja, bapak saya akan nangis. Saya tak tahu kenapa. Bila saya terangkan tentang tauhid saja, dia akan nangis. So ada satu hari, saya cakap dengan bapak, kalau bapak betul-betul you terima, you boleh faham tauhid ini, you boleh terima dalam hati, saya baca syahadah ini, kamu hanya angguk saja. Kalau you betul-betul terima. Dan bila saya baca syahadah kepada bapak saya angguk. Saya doa-doakan, dia betul-betul terima tauhid itu. So tolong doa-doakan supaya bapak saya dapat hidayah daripada Allah SWT. So daripada perbuatan itu, saya anggap dia sudah memeluk agama Islam. Itu tentang bapak saya. Okey. Sebenarnya kan, apa yang saya bagi sebelum ini semua remeh-temeh saja. Cabaran-cabaran semua remeh-temeh. Cabaran yang betul-betul mula adalah selepas masuk Islam, adalah datang daripada orang Islam sendiri. Cabaran yang paling besar daripada orang Islam sendiri. Dan orang Islam ini tak akan berhenti sampai saya masuk kubur. Selepas saya memeluk agama Islam, saya terus pergi berdakwah. I'm so excited, saya begitu excited sekali. Saya pergi jumpa kawan-kawan bukan Islam saya. Saya hanya bercakap kepada mereka apa itu tauhid, apa itu suratul Ikhlas, apa itu Tuhan satu. Saya terangkan itu suratul Ikhlas kepada kawan-kawan saya yang bukan Islam. Saya tak peduli lah masa tu mereka terima ke tak terima ke. Saya so excited, saya nak berkongsi. Tapi kawan-kawan Islam saya bila nampak saya berdakwah, mereka ejek saya, Lim, tolong sikit Lim,
jangan malukan kita. You masuk Islam baca syahadah pun 30 minit baru pas. Syahadah pun you tak dapat baca dengan tepat. You dah berdakwah, tolong sikit, jangan malukan kita. Pergi belajarlah asal-asal Islam, janganlah buat dakwah, jangan malukan kita. Saya sudah menunaikan haji, you tahu. Saya haji, you tahu. Ada orang panggil saya Tuan Haji, you tahu. Nabi Muhammad SAW, saya sangat kesian kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada menunaikan haji tak? Ada? Ada Tapi tak pernah orang panggil Haji Muhammad SAW, tak pernah. Kesian. Kawan saya tak menunaikan haji, orang kena panggil Tuan Haji lagi. Dia cakap dengan saya, Lim, rumah saya buku agama begitu banyak, ada library. Saya ilmu Islam begitu banyak, begitu tinggi, saya pun tak nak berdakwah. Kamu tolong sikit, jangan malukan saya. Berdakwah kena hantam, tak apa. Ustaz ajar saya, Lim, kalau you nampak sesama orang Islam, kena bagi salam ya. Sunat bagi salam. Jawab salam tu wajib. So mana-mana saya pergi, saya nampak orang, saya akan bagi salam. Mula-mula masuk Islam kan, saya cakap Assalamualaikum tu memang tak begitu macam, bukan bunyi macam ni. Assalamualaikum, bunyi macam tu lah. Kalau orang Melayu nampak saya bagi salam macam ni, kalau you tak tahu saya Islam, masuk Islam, kalau saya bagi salam you dekat luar, apa reaksi kamu? Nak tahu tak reaksi dia macam mana? Mula-mula macam ni. Assalamualaikum.